Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 4 Julai 2014, penduduk di sebuah flat di Sibu Jaya gempar apabila pertengkaran suami isteri telah bertukar menjadi tragedi tragis apabila si isteri pasangan yang bertengkar itu telah dibunuh oleh suaminya. Kejadian yang menghebohkan di flat tersebut apabila penduduknya melihat jasad mangsa terbaring tidak bergerak di kaki 5 berdekatan dengan rumahnya. Mangsa disahkan meninggal dunia di kaki 5 tingkat 3 rumah pangsa tersebut dipercayai akibat kecederaan parah yang dialaminya, manakala suaminya pula sudah tiada di situ, hilang entah ke mana. Tidak lama kemudian, beberapa anggota polis tiba di tempat kejadian. Mengejutkan apabila mengetahui yang itu adalah kali kedua anggota polis tersebut berada di tempat kejadian dalam masa 1 jam. Jadi, apa yang telah berlaku pada hari itu? Ini adalah kisahnya. Mangsa kes ini, Jara Jimbat berusia 52 tahun, berasal dari rumah Jais, Nanga Kelangas, Sungai Merurun, Julau dan bekerja sebagai seorang tukang jahit di Julau. Manakala suami mangsa iaitu suspek kes ini, Serberi Seleh Kaya, berusia 23 tahun, bekerja sebagai pengendali jentera berat di sebuah kem balak di Kapit. Pasangan tersebut yang berkahwin pada 31 Mei 2012 mengikut adat Iban dan ketika kejadian mereka mempunyai seorang anak lelaki berumur 3 tahun. Mereka mendiami rumah pangsa berkenaan sejak setahun sebelum kejadian. Suspek yang bekerja di Kapit manakala isterinya bekerja di Julau dan kedua-duanya hanya sekali sekala pulang ke rumah mereka di Sibu Jaya. Tidak dapat dipastikan sama ada mangsa tinggal di rumah keluarganya di Julau ataupun tidak, memandangkan keluarganya berasal dari situ. Pada hari kejadian, mangsa dikatakan bergaduh dengan suspek di rumah mereka sekitar jam 12 tengah hari. Menurut jiran, pasangan itu kerap bergaduh apabila mereka pulang ke rumah itu. Tetapi selalunya ia tidak lama mereka akan berhenti bertengkar. Namun pada tengah hari itu, pertengkaran kedengaran semakin hangat, tidak seperti biasa. Jiran-jiran yang risau akan keadaan itu terus menghubungi polis bagi melaporkan kejadian. Pihak polis yang dihubungi orang awam mengerahkan 3 anggotanya untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan berjaya meredakan pergaduhan di antara mereka. Sebelum anggota polis beredar, pasangan tersebut tidak lagi bertengkar dan masing-masing berada dalam keadaan tenang. Melihatkan pasangan itu sudah mampu mengawal emosi masing-masing dan dalam keadaan baik, anggota polis itu kemudian beredar dari lokasi kejadian. Malangnya, selepas beredar dari situ tidak sampai 1 jam, pihak polis menerima satu lagi panggilan orang awam menyebabkan anggota polis tersebut berpatah balik ke lokasi kejadian dan mendapati mangsa terbaring berlumuran darah di kaki 5 tingkat 3 rumah pangsa berkenaan pada jam 1 petang. Ketika itu, suami mangsa sudah meninggalkan tempat kejadian dan pemeriksaan mendapati mangsa sudah pun meninggal dunia. Mangsa dipercayai sempat keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan diri sebelum rebah di situ dan meninggal dunia. Siasatan awal polis mendapati suspek dipercayai telah memijak badan mangsa sebelum mengelar lehernya dengan parang. Ia dipercayai berlaku tidak lama selepas anggota polis telah pergi meninggalkan tempat kejadian buat kali pertama. Mayat mangsa telah dibawa ke bahagian forensik Hospital Sibu sekitar 3.30 petang. Sebelum itu, anggota polis yang berada di lokasi kejadian mendapat maklumat bahawa suspek telah menyerah dirinya di Balai Polis Sibu Jaya dengan menaiki teksi. Suspek telah ditahan reman bagi membantu siasatan. Hasil siasatan, suspek mengakui dirinya gila dan menggunakan parang untuk membunuh isterinya dan senjata tersebut telah dibuang dalam perjalanan menuju ke balai polis. Menurut suspek, dalam kejadian itu, dia cuba merampas telefon bimbit isterinya untuk memeriksa isi kandungan di dalamnya sekaligus menyebabkan berlaku bergelutan di antara mereka kerana isterinya enggan memberikan telefonnya. Suspek mengaku yang dia didorong oleh perasaan cemburu kerana isterinya jarang pulang ke rumah. Pihak polis yang telah menyiapkan kertas siasatan telah menyerahkan kepada pihak pendau raya untuk tindakan selanjutnya.
Suspek kemudian telah didakwa di Mahkamah Tinggi atas tuduhan membunuh mangsa di sebuah rumah pangsa di Sibu Jaya antara jam 1 hingga 1.30 petang 4 Julai 2014 dan pada 17 Oktober 2016 suspek telah dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Mahkamah Tinggi Sibu Supang Lian. Hakim ketika menjatuhkan hukuman memberitahu suspek didapati bersalah menyebabkan kematian mangsa susulan pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Tidak lama selepas itu, suspek mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut di Mahkamah Rayuan yang kemudiannya memerintahkan kes itu untuk dibicarakan semula di Mahkamah Tinggi selepas mahkamah membenarkan rayuan tersebut. Namun, pada 30 April 2019, suspek yang disabit di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntuk hukuman mati sebelum ini sekali lagi dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Sibu. Dalam penghakimannya, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Lim Hock Leng menegaskan pendakwaan telah membuktikan kes itu melebihi keraguan munasabah. Suspek sekali lagi telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Seramai 15 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan terhadap tertuduh. Dalam kali kedua sabitan suspek terhadap kesalahan ini, jawapan kepada hukumannya adalah tetap sama. Oleh yang demikian, suspek tetap digantung atas perbuatannya terhadap mangsa hanya kerana mengikutkan perasaan cemburu, akal fikiran diketepikan kewujudannya. Semoga kes ini menjadi iktibar buat kita agar tidak terlalu mengikut emosi dan bisikan syaitan. Adakah memadai kehidupan yang sementara di dunia ini dihabiskan dengan melakukan perkara yang sia-sia? Takziah kepada keluarga mangsa. Semoga keadilan yang didapati ini mampu mengubati rasa kehilangan insan yang disayangi. Sekian.